Soalan 1. Proses manakah yang terlibat dalam simpan kira? Dalam modul 1, pengenalan, kita sudah belajar definisi simpan kira dan perakaunan. Okey, kita lihat definisi simpan kira merupakan proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Manakala perakaunan mencakupi bidang yang lebih luas, iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, mentaksir, merancang, menilai dan merumus. Okey, jadi kita tengok Roman 1. Merancang adalah di bahagian perakaunan, jadi dia bukan jawapan. Mentafsir pun juga di bahagian perakaunan, bidang yang lebih luas. Okey, merekod, simpan kira, ada perkataan merekod, jadi diterima. Mengena pasti, mengena pasti sama juga maksud dengan mengumpul. Okey, jadi yang ini pun jawapan diterima. Jadi jawapan untuk soalan 1 adalah D. Soalan 2, apakah peringkat terakhir dalam kitaran perakaunan? Sama juga dalam modul 1, pengenalan, kita boleh nampak dengan jelas kitaran perakaunan bermula dari dokumen perniagaan. Lepas tu pindah ke buku catatan pertama, pindah ke ledger, pindah ke imbangan tukar, perarasan, imbangan tukar terseraras, catatan penutupan, barulah sampai peringkat yang terakhir iaitu penyata kewangan. Jadi jawapan untuk soalan 2 adalah D. Soalan 3, pada peringkat manakah jurnal am dan jurnal khas disediakan dalam kitaran perakaunan? Untuk pengetahuan semua, dokumen perniagaan terdiri daripada dokumen-dokumen seperti bil tunai, invoice, receipt, voucher pembayaran. Setelah kita kumpulkan dokumen-dokumen ini, kita akan pindah ke buku catatan pertama. Definisi dalam buku catatan pertama adalah digunakan untuk merekod putiran urus niaga apabila dokumen sumber diterima dan dikeluarkan. Maklumat seperti tarikh, amount dan putiran akan direkod dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Jadi jawapan soalan 3 adalah D. Soalan 4, maklumat di bawah ini berkaitan dengan pengguna penyata kewangan. X menggunakan maklumat dari penyata kewangan sebagai rujukan untuk merancang aktiviti perniagaan pada masa depan. Pengguna terbahagi kepada dua jenis, satu dalaman, satu luaran. Yang X ini adalah bertanggungjawab untuk merancang aktiviti perniagaan pada masa depan. Okey, maknanya yang ini adalah pengguna dalaman perniagaan. Okey, kita lihat jawapan. Pelapor adalah pengguna luaran, pembekal bukan kaki tangan dalam perniagaan, jadi dia adalah luaran. Pihak bank pun luaran. Okey, pihak pengurusan dalaman. Jadi jawapan adalah D. Soalan 5, manakah yang merupakan andaian perakaunan? Dalam buku teks, kita sudah belajar andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Dalam andaian perakaunan terdiri daripada 4 perkara, iaitu tempoh perakaunan, entiti perasingan wang sebagai ukuran dan usaha penerusan. Okey, jadi jawapannya adalah D. Ketekalan adalah di bawah prinsip. Prinsip kos sama juga dia di bawah prinsip. Pengiktirafan hasil dan belanja sama juga di bawah prinsip. Okey, ada satu lagi iaitu kos manfaat. Manfaat adalah di bawah batasan.
Soalan 6, apakah prinsip perekonomian yang perlu dipatuhi dalam menggunakan kaedah dan amalan dalam menyediakan penyata kewangan? Maksudnya kita menggunakan kaedah yang sama pada setiap tahun. Okey, merujuk perkara ini yang sesuai adalah ketekalan. Jadi jawapan adalah A. Soalan 7, maklumat yang berikut merujuk kepada perniagaan Encik Khatib. Memulakan perniagaan kedai kasut Star pada 1 Mei 20X3. Tempoh perekonannya adalah berakhir setiap 6 bulan. Manakah tempoh perekonan perniagaan tersebut? Okay. Berdasarkan maklumat yang diberi, kita tahu dia bermula dari 1 Mei 20X3 dan setiap 6 tahun akan tutup sekali akaun. Okay, jadi kita kena kira lah dari Mei. Mei dikira 1 bulan, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya dia akan berakhir pada bulan Oktober. Okay. Jadi Oktober ada berapa hari? Ada 30 hari. Okay. Jadi 30 Oktober 20X3. Jadi jawapan adalah C. Apakah tujuan penubuhan Institut Akuntan Malaysia MIA? Okay, rujuk muka surat 8 dalam buku teks kita jelas boleh nampak. Salah satu tujuannya adalah untuk mengawal selia profesion perekonomian. Jawapan B. Soalan 9, apakah sumbangan Luka Pasyali dalam bidang perekonomian? Yang ni kita boleh rujuk buku teks muka surat 11 yang bahagian info petak warna hijau kita boleh nampak di dalam ada nyatakan merupakan orang pertama yang menyebarkan ilmu pengetahuan tentang sistem catatan bergu menerusi buku matematiknya. Okey, jadi berdasarkan jawapan yang diberi, yang sesuai adalah C, memperkenalkan kaedah catatan bergu. Soalan 10, pernyataan manakah yang berkaitan dengan syarikat Berhad? Okey, kita lihat ciri-ciri syarikat Berhad terdiri daripada 2 hingga 50 orang pemegang saham. Kalau syarikat awam, tiada hadnya lah, minimum 2 orang. Modal dikumpulkan daripada pemegang saham melalui terbitan saham dan langgangan saham. Okay. Menanggung liability terhad setakat sumbangan modal yang dilaburkan. Berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. Bahagian keuntungan pula diagihkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Syarikat Berhad diurus oleh ahli lembaga yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan, berupaya untuk mengumpul modal yang besar berbanding dengan entiti-entiti lain, tapi tanggungan liabilitinya adalah terhad. Okey, kita tengok jawapan yang diberi. Yang sesuai adalah D. Keuntungan dinikmati oleh pemegang share adalah dalam bentuk dividen seperti yang dinyatakan dalam buku teks. Soalan 11, komponen manakah yang terlibat dalam pengiraan untung kasar? Dalam akaun perdagangan, kalau kita nak dapatkan untung kasar, formulanya adalah jualan bersih tolak kos jualan. Okay, jadi berdasarkan jawapan yang diberi, yang betul adalah 2 dan 4, iaitu jawapan B. Liability adalah di dalam penyata kedudukan kewangan PKK, manakala hasil adalah di dalam akaun untung rugi. Soalan 12, rumus yang berikut digunakan untuk mengira jualan bersih dalam akaun perdagangan. Jualan tolak Y
tapat jualan bersih. Okay, berdasarkan maklumat yang diberi di sebelah kanan, jualan tolak pulangan jualan akan tapat jualan bersih. Pulangan jualan juga ada nama lain iaitu pulangan masuk. Okay. Pulangan jualan. Manakala pulangan keluar, nama lainnya adalah pulangan belian. Angkutan masuk tambah di bawah bahagian belian bersih. Okey, manakala angkutan keluar akan rekod di dalam akaun untung rugi. 13. Putiran manakah yang tidak terdapat dalam akaun untung rugi? Akaun untung rugi tujuannya dibuka untuk rekod dua perkara iaitu hasil dan belanja. Okey, gaji adalah belanja, insurans adalah belanja. Ambilan rekod di dalam ekuiti pemilik sebab dia berkaitan dengan pemilik perniagaan. Alat tulis belanja. Jadi jawapan adalah C. Soalan 14. Manakah belanja yang tidak melibatkan tunai? Gaji kita bayar dalam bentuk cash diterima. Promosi kita bayar dalam bentuk cash diterima. Hutang ragu adalah satu anggaran. Nilai hutang yang tidak dapat dikutip. Jadi yang ini adalah anggaran sahaja. Okey, kita hanya tulis di kertas. Buat satu catatan. Okey, belanja perakaunan kita boleh bayar dalam bentuk cash. Jadi jawapan 14 adalah C. Soalan 15, maklumat yang berikut diperoleh daripada buku perniagaan Hausat. Aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, ekuiti pemilik. Berapa nilai untuk ekuiti pemilik? Okay, untuk pengetahuan semua, dalam modul 2 kita sudah belajar satu persamaan perakaunan iaitu aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Kalau kita nak cari ekuiti pemilik, L kena pindah ke sebelah. Kalau pindah ke sebelah akan jadi tolak. Dengan kata lain, E sama dengan aset tolak liability. Jadi aset adalah 80,000 tambah dengan 55,000 tolak dengan liability semasa 25,000. Kita akan dapat jawapan sama dengan 110,000. Jawapan adalah C. Soalan 16, kumpulan manakah yang dikelaskan sebagai aset semasa? Kita lihat definisi aset semasa adalah aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun. Okay, kita tengok A. Bank, ia aset semasa. Tunai, aset semasa. Eka belum terima, aset semasa. Modal adalah ekuiti pemilik. Eka belum bayar adalah liability. Perabot adalah aset bukan semasa. Kenderaan, aset bukan semasa. Eka belum terima, aset semasa. Perabot, aset bukan semasa. Okey, aset semasa, aset yang Eka belum bayar adalah liability. Premis adalah aset bukan semasa. Yang layak semua Eka adalah aset semasa adalah jawapan A. Antara yang berikut, manakah rumus persamaan perakaunan yang betul? Secara amnya, persamaan perakaunan adalah A sama dengan L tambah dengan E. Yang sesuai adalah nombor 2. Okay. Yang bahagian ekuiti pemilik boleh kasih pecah lagi. Okay. A sama dengan L tambah E. E boleh pecahkan sebagai modal dan untung bersih ataupun
rugi bersih. Untung bersih boleh kasih pecahkan hasil dan belanja. Okay, jadi kita tengok yang nombor 3, aset sama dengan liability tambah modal tolak untung bersih baru ngam. Okay, tapi modal dia letak operasi tolak kan. Okay, nombor 4, aset sama dengan liability tambah modal tambah hasil tolak belanja. Okay, yang ini betul. Jadi jawapan adalah D. Soalan 18, urus niaga yang berikut diambil daripada buku-buku kedai runcit Mahani. Membeli komputer daripada perniagaan tekno canggih secara kredit. Apakah kesan urus niaga di atas terhadap aset dan liability? Yang pertama kita nampak jelas adalah membeli komputer. Maknanya alatan berjabat dalam perniagaan kita akan bertambah. 1 komputer. Pada masa yang sama kita tak buat pembayaran, kita beli secara kredit iaitu hutang. Jadi hutang kita terhadap pihak lain iaitu akaun belum bayar juga akan bertambah. Jadi jawapan adalah D. Soalan 19 sama juga, kita guna persamaan perekonomian iaitu aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Kali ini kita nak cari L. Okey, jadi E terpaksa pindah ke sebelah jadi negatif. Okey, dengan kata lain L sama dengan aset tolak equity pemilik. Jadi kita ambil aset tolak equity pemilik, kita akan dapat jawapan iaitu 6768. Soalan 20, pada 1 Mac 20X4, Perniagaan Murni telah membeli perabot pejabat berharga 650 daripada syarikat Teguh secara kredit. Apakah kesan urus niaga tersebut? Perabot adalah salah satu jenis aset. Jadi aset kita akan bertambah. Pada masa yang sama, hutang kita terhadap akaun belum bayar juga bertambah. Jadi dua bahagian iaitu aset dan liability juga bertambah. Kita lihat jawapan yang sesuai adalah A. Penambahan aset menyebabkan penambahan yang sama kepada liability dengan nilai yang sama. 21. Apakah fungsi dokumen perniagaan? Kalau nampak dokumen perniagaan dalam otak kamu mesti terbayang perkataan bukti. Okay. C. Sebagai bukti tertulis bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku. Black and white. Soalan 22. Puan Jita telah membawa masuk perabot peribadi untuk kegunaan perniagaan. Apakah dokumen yang digunakan dalam urus niaga tersebut? Kita lihat jawapan dari D. Voucher pembayaran digunakan untuk merekod pembayaran tanpa menerima resit. Contohnya, gaji pekerja. Okay. Gaji pekerja, bil elektrik, kadar bayaran. Contohnya lah. Okay. Nota debit adalah satu dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada si pembeli untuk menyatakan sejumlah wang yang terkurang catat pada invoice yang sebelumnya untuk menambahkan balik jumlah invoice. Okay. Invoice digunakan untuk urus niaga yang dilakukan secara kredit, iaitu belian kredit dan jualan kredit. Memo adalah satu kertas yang dikeluarkan oleh seseorang sama ada pemilik perniagaan ataupun pengurus kepada kerani untuk menyatakan sesuatu perkara. Jadi ABCD yang paling sesuai adalah A. Soalan 23, dokumen yang manakah digunakan dalam urus niaga tunai? Invoice boleh potong sebab invoice adalah pembelian ataupun penjualan secara kredit kan, langsung tiada pembayaran. Okay, akan bayar kemudian. Okay, lepas tu ada satu lagi adalah
nota debit. Nota debit hanya satu kertas, nyatakan sejumlah wang yang terkurang catat dalam invoice yang dikeluarkan sebelumnya. Okey, tujuannya untuk menambahkan balik jumlah invoice, jumlah dalam invoice sebelumnya. Okey, voucher pembayaran ia melibatkan tunai, contohnya kita bayar gaji, bil elektrik. Resit ia kita bayar sesuatu, lepas tu kita akan dapat resit. Okey, jadi jawapan adalah B. Maksud KNK-DK adalah, sila hafal, iaitu kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. 25. Perniagaan Naidu membeli barang niaga bernilai 1,800 daripada pembekal kain lim dan menerima diskaun niaga sebanyak 20%. Berapakah amount yang perlu dibayar oleh perniagaan Naidu? Diskaun niaga dikeluarkan adalah untuk menggalakkan pembeli membeli barang secara pukal, ataupun dengan kata lain membeli dengan kuantiti yang banyak. Okey, dia layak dapat 20% diskaun. Jadi kita kena ambil jumlah 1,800 darab dengan 20%. Kita akan dapat jumlah potongannya adalah 560. Okey, jadi kita ambil 1,800 tolak RM560, kita akan dapat jawapan 1440. Jawapan adalah A. Urus niaga yang manakah yang direkod ke dalam jurnal khas? Jurnal khas terdiri daripada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian. Jurnal belian adalah untuk merekod belian secara kredit. Belian kredit. Jurnal jualan adalah untuk merekod jualan kredit. Tahukah nampak perkataan kredit maknanya jual ataupun beli tanpa pembayaran. Pembayaran akan buat kemudian. Pulangan jualan ada barang yang rosak diterima oleh pelanggan dikembalikan. Pulangan belian kita order barang dari pembekal, terdapat barang yang salah jenama ataupun rosak, kita kembalikan kepada pembekal. Okey, jadi kita tengok. Pemilik membuat ambilan tunai. Tidak ada perkataan tunai, yang ini catat ke dalam buku tunai. Perabot terpakai dibeli secara kredit. Okay? Yang ini bukan barang niaga, ini adalah aset, bukan semasa. Untuk pengetahuan anda, jurnal belian dan jurnal jualan adalah untuk tujuan rekod belian kredit dan jualan kredit bagi barang niaga perniagaan sahaja. Jadi perabot ini adalah aset, bukan semasa. Jadi sesuai letak di dalam jurnal am. Pelanggan memulangkan barang yang rosak, ini iya. Kenderaan terpakai dijual kepada kedai runcit Johan. Dia tak sebut sudah terima pembayaran kan. Jadi yang ini kita rekod di dalam jurnal am. Jadi jawapan yang sesuai adalah C. Soalan 27. Urus niaga di bawah ini diambil daripada buku pembekal Teguh. 15 Mac 20X1 menghantar nota debit kepada perniagaan Robin berjumlah 150 kerana kesilapan dalam invoice. Maknanya nampak perkataan nota debit adalah invoice yang sebelum ini terkurang nyata nilai itu. Nilainya adalah terkurang. Sebenarnya 2,000, tapi dalam invoice nyatakan 1,800, jadi kurang 200 kan. Okey, kali ini adalah kurang 150. Okey, jadi yang ini tujuannya adalah untuk tambah balik nilai invoice. Jadi yang sesuai letak adalah jurnal jualan.
Soalan 28, maklumat di bawah ini menunjukkan urus niaga yang diambil daripada buku perniagaan gemilang. Urus niaga yang manakah direkod ke dalam jurnal jualan? Ingat ya, jual secara kredit, jualan kredit, rekod ke dalam jurnal jualan. Satu lagi adalah terkurang catat nilai pada invoice yang sebelum ini. Okey, yang ini kita rujuk dokumen nota debit. Okey, jadi kita tengok Roma 1, jualan inventory kepada Pasar Mini Teguh. Ya, sebab tak nyatakan sudah bayar ke tidak kan, jadi kita anggap dia belum bayar. Nombor 2, pelanggan memulangkan barang yang rosak. Ini yang rekod ke dalam pulangan jualan. Jualan kenderaan terpakai secara kredit, bukan barang niaga, jadi letak di dalam jurnal am. Nota debit yang dihantar kepada pembeli kerana terkurang charge. Iya, jadi jawapan adalah B. Soalan 29, pilih dokumen sumber bagi jurnal jualan. Okey, jualan maknanya kita jual kepada orang lain kan. Siapa pembeli, dia akan terima dokumen yang asal. Siapa penjual akan simpan salinan dokumen. Okey, jadi yang ini adalah salinan, ini pun adalah salinan. Jadi jawapan adalah D. Urus niaga di bawah ini diambil daripada buku kedai Runcit Chan. Penghutang Azhar memulangkan barang niaga yang salah jenama bernilai 140. Azhar adalah akaun belum terima kepada kedai Runcit Chan. Okay, sekarang dia sudah jual barang kepada Azhar. Azhar yang kembalikan, jadi sesuai letak di dalam jurnal pulangan jualan. Soalan 1, nyatakan andaian, prinsip dan batasan bagi setiap situasi berikut. Okey, kita lihat yang pertama, insurans nyawa peribadi yang dibayar oleh Encik Razak tidak direkod dalam buku perniagaan. Kita kasih asingkan. Hal sendiri, hal peribadi dengan hal perniagaan tidak masuk campur, diasingkan. Jadi yang ini adalah entiti asingan. Nombor 2, bangunan perniagaan Sri Mahligai telah direkod pada harga dibeli pada tahun 2015 di dalam penyata kedudukan kewangan, walaupun harga semasa telah berubah. Kita catat ikut harga yang kita beli. Kita sudah mengamalkan prinsip kos. Penyataan kewangan Sara Najihah Enterprise disediakan berdasarkan urus niaga yang berlaku dalam tempoh 1 April 2016 hingga 31 Mac 2017, tempoh 1 tahun. Jadi yang ini rujuk kepada tempoh perakaunan. Yang keempat, sewa bayar terdahulu dan faedah belum terima diambil kira untuk menentukan keuntungan sebagai sesuatu tempoh perakaunan. Okay, kalau ada perkataan terperoleh, terdahulu, belum terima, prabayar, semua kita masuk ke dalam pengiktirafan hasil dan belanja. Yang kelima, kedai ain telah merekod sewa 1,500 dalam penyata pendapatan termasuk sewa belum bayar. Nampak belum bayar maknanya pengiktirafan hasil dan belanja. Soalan 2, perniagaan Grazio ialah sebuah perniagaan milikan tunggal
Penyata kedudukan kewangan perniagaan itu pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut. Okey, soalan ini adalah soalan berkaitan dengan persamaan perekonomian. Okey, langkah yang pertama, kita kena kira adakah bahagian debit dan bahagian kredit kita dapat nilai yang sama. Kalau sudah confirm dapat nilai yang sama, dalam persamaan perekonomian, kita kena tulis nama-nama akaun dan setiap baki-baki akaun. Bank bahagian kredit maknanya overdraft. Nilai dalam bank adalah negatif. Jadi bank kita boleh letak di bahagian aset. Yang penting kita tahu dia adalah overdraft. Kalau overdraft kita letak dalam kurungan nilainya, iaitu kurungan 2520. Lepas tu kita tengok urus niaga satu persatu. Mesti melibatkan sekurang-kurangnya 2 akaun, iaitu 1 akaun akan debit, 1 akaun akan kredit. Okey, tapi dalam persamaan perekonomian kita guna perkataan meningkat ataupun berkurang. Okey. Urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan April 2020. Lihat yang pertama, menjual 1/5 daripada inventory secara kredit pada harga 52,900. Kita ambil 52,900 darab 5, kita akan dapat inventory adalah sama dengan 27,780. Kita sudah jual, maknanya inventory kita sudah berkurang. Kalau berkurang kita letak di dalam kurungan. Jual kepada siapa? Eka belum terima. Jadi hutangnya akan bertambah mengikut harga yang kita jual, iaitu 52,900. Antara dua nilai ini ada perbezaan sebanyak 25,120. Yang ini adalah keuntungan. Mesti kita jual, kita mau untungkan. Okey, jadi kita lihat untuk urus niaga yang pertama, setelah tolak dua nilai ini di bahagian debit, setelah kita tolak maknanya kita boleh nampak bahagian debit bertambah 25,120. Bahagian kredit nilainya adalah positif, juga bertambah 25,120. Dia adalah serentak. Mesti sama-sama tambah ataupun sama-sama kurang nilai yang sama kalau melibatkan dua bahagian. Kalau melibatkan bahagian debit sahaja, dia akan jadi neutral. A tolak B sama dengan kosong. Okey, kita tengok yang urus niaga yang kedua. Tunai dikeluarkan 180 untuk membiayai yuran tuition anak pemilik. Okey, jadi tunai kita akan berkurang sebanyak 180 sebab sudah dikeluarkan kan. Untuk siapa? Untuk pemilik. Pemilik adalah di bawah akaun modal. Akaun modal mewakili pemilik. Jadi kita tolak di bawah pemilik. Kita nampak urus niaga ini dua-dua bahagian pun berkurang 180. Nilai yang sama. Okay, nombor 3, bayar insurans kedai dengan tunai 1,500. Yang ini berkaitan dengan kedai. Kalau berkaitan dengan kedai itu adalah belanja. Okey, jadi untung bersih kita akan berkurang 1,500. Sebab dalam untung bersih, kalau hasil kita tambah, kalau belanja kita tolak. Jadi insurans adalah belanja, jadi letak kurungan 1,500. Okay, tunai juga berkurang 1,500. Seterusnya, mengubah suai premis dengan tunai pribadi berjumlah 1,5800 renovation. Okey, jadi premis kita akan bertambah 1,5800. Okey. Dia kata guna tunai pribadi kan? Pemilik sendiri. Akaun yang berkaitan dengan pemilik sendiri iaitu modal. Jadi modal yang disumbangkan oleh pemilik perniagaan juga bertambah sebanyak 15,800. Okey, seterusnya terima cek daripada
penghutang 9,000 dan beri diskaun sebanyak 500. Okey, yang ini melibatkan 3 akaun. Okey, penghutang jumlah keseluruhannya dia sudah bayar 9,000 dan dia layak dapat 500 diskaun. Jadi jumlah yang kita tolak dari akaun belum terima adalah 9,500. Tapi dalam bank kita hanya terima 9,000. Okey. Kita bagi dia diskaun, maknanya kita rugilah. Itu dikira sebagai belanja. Jadi kita letak di bahagian untung bersih. Letak dalam kurungan. Okey, jadi kita nampak bahagian debit negatif 9,500 tambah dengan 9,000 negatif 500. Berkuranglah, sini pun berkurang. Jadi kedua-dua bahagian berkurang 500. Okey, seterusnya beli barang niaga secara kredit berjumlah 2300. Beli barang niaga, maknanya inventory kita akan bertambah 2300. Kita belum buat pembayaran sebab secara kredit kan. Jadi akaun belum bayar juga bertambah 2300. Okey, lepas tu terima sewa dengan cek 1200. Okey, cek 1200 kita terimakan jadi bertambah. Yang itu adalah sewa diterima, iaitu hasil. Kalau hasil kita letak di bawah untung bersih. Okay. Setelah kita kira jumlahnya, kali ini nilai bank akan jadi positif ya. Jadi dia tak payah letak di bahagian liability semasa, dia akan balik ke tempat asalnya, iaitu aset semasa. Okey. Kira isi tempat kosong yang teacher bulatkan ini, lepas tu jumlahkan, tengok adakah bahagian ini adalah sama. Jumlah X adalah sama dengan jumlah X di sebelah kanan. Kalau iya, barulah kita buat penyataan kedudukan kewangan dalam format penyata.